وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ini satu kaedah. Tiap-tiap dikatakan la yajuzu, artinya tiada harus pada perkara akad atau ibadat, maka maknanya tiada sah. Ini satu kaedah. Kaedah fiqh lah. Kaedah sebagaimana kita maklum amrun juz'iyun. Sebab kaedah ni dia tidak akan tercakupi semua masalah. Panggil kaedah ni atas ghalib, atas jalan aghlabiyah. Sebab tiap-tiap kaedah ni dia ada masalah yang masuk bawah kaedah dan ada masalah yang keluar daripada kaedah. Dia maklumlah bila sebut kaedah, ada yang tidak terkeluar ni dhabit. Dhabit dia kulli. Kalau kaedah dia juz'i. Tiap-tiap dikatakan, diibaratkan dengan la yajuzu. Yajuzu mana harus, jaza yajuzu, la yajuzu tidak harus. Artinya tiada harus tu pada perkara ni nisbah pada perkara akad, bersangkut dalam bab akad. Ini akad ni dia lebih umum. Umum daripada muamalat satu bagai daripada akad juga, sebab akad dia banyak. Akad dia ada aqdun jaizun minat tarafain, ada aqdun lazimun minat tarafain wa aqdun jaizun min tarafin wa lazimun min tarafin akhar. Dia bahas bab lagu tu dalam kitab lain tak bahas. Dia bahas dalam Syarqawi Tahrir. Syarqawi Tahrir sedap ya. Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi, dia punya matan asih, matan lubab, Tankihul Lubab, disyarah oleh Zakaria Ansari, nama Tahrir. Kemudian dihasyiah oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, nama Syarqawi ala Tahrir. Jadi akad ni tiga. Memang rangkumi akad belakang lah. Masuk belakang tu. Nak akad dia ibadat pun akad juga. Usalli tu dikira akad. Atau ibadat. Ibadat sama ada ibadat mali ke, ibadat apa nama badan ke, so ibadat. Apa maksud dia? Maka maknanya, maka la yajuzu pada masalah akad atau ibadat tu tiada sah. Makna akad yang diangkat begitu la yajuzu, tidak harus, tak harus, makna tak sah akad buat lagu tu. Maksud la yajuzu kalau nak habaq kata akad yang ada beberapa manit dia begitu dikira tidak sah. Sebab dia sebut la yajuzu. Dan tiap-tiap akad dan ibadat, walau ibadat yang sunat, maksud dia apa? Yang tiada sah itu haram. Sekalipun termasuk ibadat yang sunat, yang dia kata la yajuzu tadi dengan maksud haram. Sebab masalah ibadat ni dia tak boleh. Walaupun ibadat yang sunat, dia bukan boleh kita buat lebih kurang. Dia kena cukup dia punya syarat masyrut dia. Ibadat sunat bukan ada banyaklah, ada masalah dalam bab macam dia yajuzu bab ibadat, walaupun ibadat yang sunat sekalipun hukum dia haram. Dan la yajuzu pada perkara yang lain daripada akad dan ibadat, maka maknanya haram. Dia tak sangkut dengan akad. Ini makna dengan haram. Tidak haruslah memakan akan bangkai. Akad tak? Akad. Ibadat tak? Makan kan ibadat. Makna la yajuzu tu haram. Banyaklah bab-bab ni begitu. Seperti yang akad riba ni dia bagi contoh masalah bersangkut la yajuzu pada masalah yang di bawah akad ni, seperti akad riba, maka iaitu haram.
Sama ada riba ni riba jual beli ke ataupun riba bersangkut dengan hutang, riba qardin tu ke. Akad yang tidak diharuskan pada syarak, akad riba tu, maka hukum dia adalah haram. Walaupun tiada ambil akan barang yang lebih itu, walaupun dia buat syarat saja tapi syarat yang disebut di dalam akad di sisi mazhab Syafi'i ni kan, maka akad begitu hukum dia haram, muamalat begitu hukum dia haram. Walaupun dia tak ambil pun duit tu. Dan dia kata tak apalah, nak berhutang boleh lah. Itu macam biasa lah. Kan? 120 lah. Kalau hutang 100 kena bayar 120 lah. Mai kawan tu bayar nanti tak ada salah. Hukum lawak ya itu ni. Padahal akad. Dosa. Muamalah begitu hukumnya haram. Walaupun dia tak ambil pun duit tu. Buah-buah nak pergi dia kata mengelawak saja pula. Bahaya tadi akad. Masa kita nak hutang tu akad qirat. Akad qardin. Akad hutang qirat bagi laba. Baca baris tak kena maksud kot lain. Ni akad apa nama qardin pi baca qirat. Qirat bagi laba. Lah ni dia disebut beri sedap bunyi. Istilah tu lain. Dan setengah manusia yang kena pedaya syaitan, mereka kata riba itu tiada haram, kita ambilnya buat apa-apa maslahat muslimin. Jangan ambil untuk kita. Hak tu yang tak boleh ambil untuk bagi kat orang, tak apa. Dia kata saya kena bunga tinggi bukan saya makan, saya duk tolong anak yatim. Maka orang ini orang kena pedaya syaitan. Kena pembohong syaitan lah tu, cara muamalat yang tak diizinkan pada syarak. Maka riba itu haram dengan semata-mata akad mutlaqul aqdi. Walaupun kita kata tak ambil pun, hanya semata-mata akad, nak bagi orang yang berhutang tu lebih dedikasi dan disiplin, tak boleh. Akad dia tu pun haram. Yang akad tu bagi tak haram, kadang-kadang sunat. Hutang bayar lebih ni sunat kadang-kadang. Kadang-kadang wajib. Dan juru tulisnya, orang yang mencatat, orang panggil apa? Auditor. Cantik ni lah orang kata. Orang panggil apa istilah lah ni? Kalau kita buat hutang kena ada apa? Kena ada surat menyurat tu lah tu. Agreement. Dan saksinya saksi 25 ke, saksi 10% ke, sama. Haram belaka tu. Semua ada hun belaka. Tapi ni bagi kata untung makan komisen, makanlah. Dan lagi berkata syaitan, haram riba itu jika ambil lebihnya berganda-ganda. Adha'afan mudha'afah. Orang kata janganlah ambil riba tu dalam keadaan berganda-ganda. Dia kata kalau tak ganda tak apa. Sebab Tuhan kait dengan berganda. Ganda tu dia ambil kaidah tu atas jalan aghlabiyah. Kebiasaan ganda lah. Masa riba ni takkan hutang juta bayar lebih sekupang kot. Mesti orang nak ambil lebih banyak. Biasaan dia begitu. Sikit pun tak boleh. Ma haruma kasiruhu faqaliluhu haramun. Dia tak mengaji kaedah tu. Kaedah riba sama macam kaedah haram. Ma haruma kathiruhu, sesuatu yang haram oleh banyaknya, banyak haram. Haruma qaliluhu, sikit dia pun haram juga. Minum marak ni segelas orang nak mabuk, orang nak haram kot. Kalau setakat sedenguk boleh kot. Try tengok. Mana boleh. Maka na haruma qaliluhu akathiruhu faqaliluhu haram. Ini dalam kaedah fiqh ada banyak bahas bab-bab ni. Adapun katanya, jika diambil lebihnya tiada sampai berganda-ganda, maka katanya tiada haram. Na'udzubillah min zalik. Tak berlindung daripada orang-orang yang bercakap lagu ni. Agak ni kita walaupun riba tapi diizinkan pasal darurah. Mana ada riba dibenarkan darurah? Pasal apa? Okey, kata beli kereta bayar hutang. La ilaha illallah. Takat sebiji ya boleh, 2 biji tak boleh. Dia mau rapu. Mana? Beli mutu pun riba. Kan? Net babi dah. Punya pekak.
Mengaji tak mau. Ni babi. Kita sebuah tak apa. Dah. Tunggang babi. Dah dengar. Kan? Kita sebuah tak apa pasal darurah, pasal kita mana dibenarkan darurah, riba bukan ada jalan. Ijma' ulama. Isya merapu dia fikir kepala dia dengan dia cerdik kot tu. Kita tengok apa nampak bodoh. Dia nak dia kata dia cerdik. Hak tak riba dia kata riba. Hak riba haram tak kata riba pun. Siap-siap baca mak ni kita faham lah. Faham ke tak faham? Geram. Masalah tu. Ha? Tukang adik pun riba. Yang tu hang tak sedap pergi Mekah ha? Buat adik Malaysia tu. Bangsa kan tak pernah keluar pergi mana. Dia pergi Mekah kali dia ternyah pergi jilat depan dia apa dia tahu kan. Aduh, macam-macam bab-bab ni lah dulu duk dengar jual mak duk pesan kan. Duk kata apa? Mai lama-lama kita jumpa sungguh golongan ni. Tak faham bab riba, tapi jangan nak ulah bab riba ni kena. Riba adalah haram. Ijma' ulama kami tahu lah. Hang buat mai riba tu tentang apa? Haram saja. Jadi kutu banyak. Bahkan jadi riba tiap-tiap hutang yang diambil manfaat bagi yang memberi berhutang sama ada banyaknya atau sedikit. Kita tarik manfaat kan. Sama ada manfaat harta ataupun selain daripada manfaat harta. Kullu qardin jarra naf'an min ghairi nahwi rahnin lakin la yahrumu indana illa idza ishturita fi aqlihi. Kaedah dia kita oleh dia gitu lah. Kullu qardin setiap perhutangan jarra naf'an lil muqrid yang menarik manfaat bagi orang yang memberi hutang min ghairi nahwi rahnin kecuali daripada barang gadaian. Kalau bab hutang tuntut barang gadaian tu sunat. Kan? Orang panggil apa? Rohan. Makna gadai yang berlaku selepas daripada sabit hutang. Kena hutang dulu. Ni dak kita nak pergi hutang ni awak ambil barang gadai dulu baru pergi hutang. Ni pun kelabu asap ni. Mana boleh? Tu pun ada orang kata kena ambil barang gadaian dulu baru. Dia muamalat pun ambil prestige nak orang. Boleh. Lama pukul hak sebut dah lagu tu. Nak lekat bab rohan ni dia mesti kena sabit hutang dulu. Mana boleh? Bagi barang gadaian dulu. Tu orang tak marah. Dalam hukum Tuhan ni. Kalau train mah kita buat hibah. Maksudnya tak ada dia beli. Maksudnya bila train nak ambil barang lama tak mau kita hibah. Dia bagi harga apa kita harus setuju. Jadi kita bayar duit ni akan jadi hibah kan tak kat dia beli. Dia pun bagi mah kat kita pun hibah. Jadi tipas dari hibah. Buat guna mula kita train tu kita buat guna. Dah okey. Contoh kita ada mah kita harga 3,000. Kita nak beli mah baru ni harga dia dalam 4,000 contoh. Kita nak kena tambah lagi 1,000 kan. Dah ni nak lepas tak mau ni dah kalau kata tracking tu sikit takut jadi ribah. Dah ni kita ribah kat dia bagi 1,000 kat dia, dia bagi emas kita. Lepas tu ribah 1,000 kita tu cari dengan barang kita bagi kat dia. Dan dia bagi pula barang baru, ribah juga. Lepas tak daripada ribah. Maksudnya tak ada akad dia bagi tu. Semua lah kata hibah. Dia hibah dengan ribah, kita pun hibah dengan ribah, maksudnya tak ada akad dia beli. Cuma kita nak hibah duit tu 1,000 sekali dengan barang emas, dia pun hibah kat kita. Boleh jalan hebah. Kalau kita hebah kat dia, dia ambil sengak tak buah lalaci, kita tak boleh kata apa lah. Ya. Abang nasib kan. Nasib lah. Lepas tu bakar kita hang tak. 3,000 dia terbang 4,000. Dia kalau ibah tu Ustaz kan, satu pihak atau dua pihak Ustaz? Ha? Tinggi tu.
Macam kita hibah kan. Ha. Kita ambil hibah kan. Tapi token Cina tu mana tu apa kan? Kena habaq. Kena ajak. Dia bab muamalat ni dia tak kira Islam tak Islam. Mana kena habaq dah. Itu urusan dia lah. Kenapa? Masa aku tak mau buat angkat jual beli aku ni. Dari sisi aku Islam tak boleh. Hang kena ikut lah. Aku tak lari, aku nak terata kat hang. Habaq raya. Kenapa? Kan muamalat dia tak boleh. Sebab tu kita jual ayam tahu Cina nak sembelih berharam. Tak boleh. Muamalat tak boleh. Muamalat dia kena ikut hukum Islam. Mana ketahuan dua-dua pihak lah. Kena beritahu kat dia. Dia dah tahu kan. Beritahu kat dia. Muamalat dia tak ada pengecualian. Ibadat ya tak boleh paksa. Ibadat kena paksa, kerjaan kena paksa. Sebab dia melibatkan harta. La ta'kulu amwalan nasi bil batil. Janganlah kamu mengambil, bukan maksud makan. Mengambil harta bertungkar milik di antara milik dengan milik pun bil batil, dengan cara yang tidak diperakui sahnya oleh syarak. Itu khitab tu kan khitab orang Islam je. Semua. Kena abang dia. Zina hari tu. Hang buat sudah ha? Kot aku nak bagi aku boleh jual beli aku orang Islam. Nak rakyat sangat zina tu siapa? Min ghairi nahwi rahnin lakin la yahrumu indana. Tetapi tak haramlah di sisi kita ma'asyarah Syafi'iyah illa idza ishturita fi 'aqdih. Kecuali yang nak jadi riba bila disyaratkan lebih atau tarik manfaat tu di dalam akad. Apa akad? Ai sirah bainal ijab wal qabul. Tuliskan sirah. Bahkan jadi riba tiap-tiap hutang yang diambil manfaat. Bagi yang memberi berhutang, muqrid ni panggil. Sama ada banyak atau sedikit, seperti disuruh bayar di bank kerana takut perampas atau lainnya. Tak boleh. Tetapi tiada jadi riba. Melainkan yang jadi riba itu apabila disyarat di dalam akad. Dia bab-bab nak jadi riba ni semua akad tu, dalam akad. Kalau luar akad makruh kan. Dia tak sampai pangkat haram. Kan. Kita hutang ada mai hutang 50 weh. Tak apa. Dia pun ambil 50, kita pun jalan pergi. Ni. Sekali hang balik ni basuh mutu pun tak. Hutang boleh lah basuh mutu mah. Tarik manfaat tak? Manfaat tu luar akad lah. Makruh tak jadi haram lah perhutangan. Syarat dia dalam akad boleh jadi haram, jadi riba. Dan lagi kaedah la yajuzu itu dikatakan pada perbuatan yang bukan ibadat dan bukan akad, maknanya haram berdosa. Lagu mana? Seperti dikata tiada harus dibunyikan muzik. Muzik ni tiap-tiap bunyian yang berirama. Bunyian yang berirama menghasilkan bunyi sama ada ketukan, tali, kan, jenis muzik tiupan. Sama begitu lah dia muzik ni bermain ada 3 lah zaman tu. Buat imah alat muzik tu sebagai kita main tali. Yang kedua tiupan, saksofon, seruling, serunai. Yang ketiga hasil muzik bergema ataupun irama daripada ketukan dan ya, ada 3 tu lah muzik. Daripada tu mana ada cen pun patut tu. Main la dia tak ada tekan lah. Bunyi semua. Sama lah. Zaman dulu mana ada tu tekan hak karan kan. La tekan. Radio Malaysia tekan lah. Kita bukan duk ketuk sama dia muzik dia tak kira jalan mana. Bunyi yang tak dibenak pada syarak. Ada juga bunyi irama yang dibenak pada syarak. Dufuf ni kompang.
a'linun bin nikah ij'aluha fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Dia berkata nikah ni afdalnya buat di masjid. Lepas tu i'lankan nikah itu bagi orang tahu, wadribu alaihi bid-dufuf, dan pukullah akan kompang sebagai menyambut perkahwinan. Dufuf tak apa kan. Orang Indon kata tarbang kan. Dia panggil tarbang, kita kompang. Kompang ada istisna. Masjid ada khilaf. Ada khilaf tapi banyak ulama Arab dalam masjid, tapi ada khilaf qadha kata tak apa. Lalu masjid tak ada apa. Itu gua warung ni kompang tadi tak mau. Begitu besar kan. Biasa dengar dia nak lajak kalau bunyi cik sikit sedap. Dia nak tambah sikit muzik ni ada kitab khusus cari kitab Mufti Brunei buat detail dia orang faham pak mazhab. Dalam tu sedap dia orang main dengan gambar-gambar lah apa. Gambar saya dah khilaf. Kalau dia tu kategori kompang. Gendang dua belah tak mau. Kempang sebelah. Ya tak apa lah. Ya tak apa. Tak boleh. Dia 12 tak boleh. Dua muka tak boleh. Ada. Dia ada syarat-syarat dah. Gendang kelin. Tong ni kan. Boleh. Ada dalam tu, dalam Jabatan Mufti Brunei buat. Oh, sedap bahaya tu. Nampak mazhab. Ada bagi betul sik lu ni. Wajib betul sik minta ada. Ada dalam tu detail dia bahas. Dan serunai mizmar, tiupan yang hasil melalui tiupan mulut ke, tiupan hidung ke, masuk. Yang macam tambling ni ceng tak boleh. Kalau cing. Masa ni Ustaz, kompang. Kompang itu dia balak dengan tu kan. Dia masuk sekali gula. Tengkorak pula. Lah. Tambarin. Tambling. Boleh. Dalam tu ada contoh sikit. Ada dalam jalan tabak tu ada qaul kata dak. Ni apa semua tu. Dalam tu dia bahas detail tak ingat lah masalah. Dan tiada harus mendengarnya, bukan setakat kata tukang main tu ya haram. Kita dengar tak boleh. Tak main dia dengar alik. Dia pi lagu ni dia berantu. Cukup payah nak tinggal. Payah. Dan tambah. Dia muzik ni mana? Hak sonok-sonok ni mana ada tak syok. Khalid kan. Dengar lagu tambah pula JS Kevin punya lirik kan. Dah faham belum? Orang ayuk tu. Amboi, dah seni kata dia tu sedap. Hantu JS Kevin. Dah lah tawaduk JS Kevin ni. Dia kan mau dikenali. Orang tak kenal. Artis sendiri tak kenal dah. Jumpa sekali lepas tu dia hilang. Tapi seni kata dia, tu nampak kata tahu. Aduh. Dia berantu. Syahnuddin abang kata banyak-banyak payah nak tinggal kata muzik. Dia sampai keluar ingat lagu dia dah. Bukan dengar, ingat lagi lagu. Seni kata payah tinggal dah. Muzik payah. Tak lama-lama sekali pun dia ingat. Kacau. Limbang tu payah. Kadang-kadang layan juga Salim suatu persinggahan lah macam-macam. Tapi kita tak kata benda tu boleh kan. Tak boleh juga. Tapi dah kita ni kadang dia ketagih juga. Benda tak ni tak apa tu tahu dulu rumah radio tak ada. Sini kata ingat sampai kelar. Payah hilang orang ni. Dan ni tak ada apa, mana kita makruh ya kalau seni kata yang tak ada faedah. Nyanyi apa? Kan tarik pergi dengar suara sendiri. Ada.
Dia jangan bagi muziknya, nyanyi tak apa, ada orang tarik pay. Kosong tu lah. Ni kosong tak apa. Dengan muzik. Kalau nak buat ke, nak nyanyi ke, majlis kan. Tak sang lagu, tarik tarik pay lagu apa kan. Delicat ke, Leighton Sami On ke, tarik lah. Tu dia tak mau pula lah. Dia tang lagu korang tu, dia tang tune bunyi tu jangkara tu. Kaki ketak lagu tu. Tu tanya kawan baru ni, hang ingat ke seni kata tu? Dia sengak. Tak ada mohong aku pun ingat lah. Dia malu nak mengaku. Kita payah lupa ni kata lagu ni berantu. Tang lain gagah. Tak tahulah dia kata saya pengalaman payah ni, lagu ni payah. Nak buang. Ya kami lama sekali tu dia main ke. Kita buka radio orang kereta je. Sama. Nak dengar berita banyak. Itu kita nak baca. Kita pergi buka radio pun teng kawan baca berita makan nasi. Dengar berita aku mana. Kita. Tu guru dulu tak bagi terus. TV. Ingat ngaji ponok dulu tang mana untuk guru cukup marah televisyen. Lepas tu banyak bayar. Haji Saad Monggui dulu kata. Marah Haji Saad. Bunyi lagu dalam ponok dia tapi kata Haji Saad Monggui ni dia warak sungguh. Dia dengar bunyi lagu dalam ponok dia bawa kayu pi. Kalau dia sampai depan tu, depa tutup radio dia tak kata. Dia kata waktu bunyi ni. Tadi tu lepas kali pasang lagu. Dia memang katok pecah. Memang kena pancok bang. Kawan sebelah dengar lagu tu dia ketuk. Simpan. Kan. Tok guru memang berhenti. Dah balik katok kawan tu dia kata lega. Dia sama-sama dia kata duk sat kilat panah radio dia. Tahu terus dah aku tak mau je saat ni dah. Jangan buat mereka kilat panah tu. Di saat Monggui jangan keramat. Zik tu marah tu saya resik kompang tak mau. Tak mau. Kompang tak pergi dah. Oh, senang dia. Musik mana dia pernah dengar depa kasidah tak ada. Ada kasidah pun kasidah biasa Tak ada. Tak ada. Kompang tanpa iringan. Tanpa iringan muzik lagi. Ada kasidah. Macam tu lain daripada akad, lain daripada ibadat. Haram tidak harus mendengar muzik. Apa maksud dia? Haram. B. Bermula setengah daripada syarat sah sembahyang itu hendaklah suci daripada segala hadas. Ni kita maklum tak bahas ni dia tengok ta'rif hadas apa semua ni tengok dalam sebilai dia bahas sedap. Bab kita bertaharah. Bab taharah apa maksudnya dia bahasan dia sedap detail dia. Bermula segala sebab yang wajib mandi itu mana-mana satu daripada 6 perkara. Pertamanya mati. Mati ni wajib mandi bukan dengan sebab najis, tetapi mati ni diwajibkan mandi dengan sebab membersihkan dan memuliakan. Kalau hal lain tu sebab adah dan sebagainya. Tapi sebab bagi mati ni mempunyai sebab diwajibkan mandi atas dasar memuliakan dan menyucikan. Bukanlah dipaham kata orang yang mati itu bernajis. Tak. Dia untuk menyucikan dan juga memuliakan. Kembali ke Allah ni dengan keadaan dimuliakan. Maka wajib atas orang yang hidup mandi akan orang yang mati tadi ni. Ni takrif mati banyaklah ni kan. Banyak qaul yang mentakrifkan makna mati ni. Ada yang kata mati ni arat. Ada yang kata mati ni adam malakah. Dia bukan
mati itu naqid bagi hayah. Bahas panjang dalam mantik. Tak boleh mati tu. Tetapi sungguh pun kata orang yang hidup ini berfardu kifayah untuk memandikan jenazah orang yang mati di kalangan orang Islam. Sungguh pun kata wajib mandi, tetapi jika mayat itu mandi sendirinya, nescaya memada. Apa maksud memada? Lepas fardu kifayah. Mayat mandi sendiri. Wish, murung apa? Pekah dia fardu. Seandainya mayat tu mandi sendiri, mati. Dia mandi sendiri. Nak kena mandi lain tak? Tak payah. Pakai jadi. Saya mayat tu dia panggil jenis mukallaf. Ada apa? Ada. Laku zaman Sidi Abdul Ahmad Badawi. Sidi Abdul Ahmad Badawi ni, dia mati, dia mandi sendiri, dia kapan dia sendiri. Sidi Abdul Ahmad Badawi, ulama Mesir, Asy-Syafi'i. Dia zaman Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqul Aid. Dia mati, dia mandi sendiri. Seorang waliullah yang cukup hebat, Qutbul Awliya. Dia zaman Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqul Aid menjadi mufti. Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqul Aid ni ulama yang halusi sungguh di dalam dua mazhab, dan dia berkemampuan memfatwa dua mazhab. Duduk dalam mazhab Syafi'i pun dia mujtahid fatwa. Terjah dia duduk dalam mazhab Maliki pun dia tahap tu. Dia boleh fatwa dua qaul mazhab. Orang lah hebat lagi boleh fatwa 4 mazhab. Mana Quran ni dilantik boleh mufti, dia jadi fatwa dua pendapat mazhab. Syafi'i pun dia pakar semua. Maliki pun dia pakar semua. Orang Mesir, Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqul Aid. Digelar Taqiyuddin Ibnu Daqiqul Aid ni pasal satu hari dia karang kitab. Tengah dia duduk karang kitab, bini dia minta adik beli tepung nak buat kuih raya. Bini dia di tengah duduk karang kitab. Bini dia kata, abang my adik ni nak beli tepung buat kuih raya, nak raya dah ni. Dia tu hilang fokus kitab. Dia pergi tulis Daqiqul Aid, Daqiqul Aid, Daqiqul Aid, Daqiqul Aid, Daqiqul Aid. Habis-habis tu orang tengok, awak tu guru tulis tepung buat kuih raya ni. Lepas pada tu dia gelak diri dia Taqiyuddin Ibnu Daqiqul Aid. Tu bisa resik cerita. Tu nama orang digelar dia Taqiyuddin. Nama dia Daqiqul Aid. Alim tak, mufti, qadhi. Dia kenal dengan Sidi Ahmad Badawi. Orang repot Ahmad Badawi tak pergi sembahyang Jumaat. Dia panggil ambil tindakan. Ahmad Badawi kes dia hilang. Dia sedap-sedap duduk tengah padang pasir. Boleh kiri tak ada apa, boleh kanan tak ada apa. Padang jauh, putih pasir. Tunduk kepala teriak, silap aku lah. Dia tegak kekasih Allah tanpa aku tanya dulu. Teriak, menyesali atas perbuatan dia. Dia mufti, dia nak jatuh hukum macam ni. Menyesal aku tu. Tiba-tiba ada seorang lelaki-lelaki mai kot mana tahu lelaki ni, tepuk bala bau dia. Hei, awak yang rajau, lima zata baki ya daqiqal ain. Hang teriak siapa? Boleh tengok orang tu. Dia cerita saya. Kata Sidi Ahmad Badawi ni, aku dapat report dia tak pergi sembahyang Jumaat, nak ambil tindakan lah. Dia seorang wali Allah, seorang ulama. Pasal apa dia buat raja lagu tu? Aku tengok dia kes aku. Main duduk tahu ni tak tahu duduk tahu mana. Oh. Kawan tu kata kat dia, hang tahu tempat mana hang main ni? Kalau hang nak balik jalan ni, sebulan ni. Baru sampai rumah hang. Sebulan. Oh, jauh. Nyesai. Dia tanya, hang nak balik tak? Oh, nak balik. Nak balik. Dia kata apa? Syak lagi orang bang. Depan tu ada masjid lah. Dia tak ada masjid buat tengah padang. Tak ada tak pergi orang bang lagi. Depan tu sikit ada masjid. Pergi dalam tu sekejap lagi, mayang lohok. Hang tunggu. Orang pakat semayang semua. Dan semua orang ni akan menunggu imam yang mai situ, iaitu Sidi Ahmad Badawi ni lah. Aku pun sekali semayang kali dengan dia. Hang siapa? Aku Khidir alaihi salam. Khidir.
Tapi nak minta maaf aku tak boleh buat apa benda kedai dah. Tak tahu hang sangkut dengan dia. Dapat jalan tu layak mata pipi sungguh jumpa masjid putih daripada kubah muncak. Siapa nak main? Dia saat dengar bunyi azan, meneru keluar mai. Jubah putih semua. Waliullah semua apa pun. Oh dia tahu kata si Jimat Badawi tu. Mayang tak apa. Habis mayang dia pergi rapat dengan si Jimat Badawi. Saya minta maaf lah. Silap saya aku tengok. Jimat Badawi kata tu dia lah hang. Kalut nak hukum. Tanya tu. Aku buat lagu hang ni biar aku nak tahu. Bagi hang tahu sikit. Keadaan wali-waliullah ni bukan sama macam orang lain. Bukan aku nak abang kata aku roti tak. Hang nak balik tak? Nak balik. Hang kali aku nak keh sikit dah. Keh. Boleh tengok duduk dalam kampung dah. Jalan balik-balik pergi tengok. Apa buat kenuri arwah. 4 hari ada hilang. Itu cerita si Jimat Badawi. Jimat Badawi ni ulama cerita muka dia tak ada siapa boleh tengok. Nur dia kuat. Dia sentiasa pakai gitu tutup. Cuma dia tak degil gitu dah lah. Tu muka dia tak nak orang tengok. Nak murid minta aku mana tak boleh tengok. Lah kali ada seorang tu minta tak bagi. Dia kata Tok Guru, saya redha walaupun Allah ambil nyawa saya. Buka sikit mati nak buat dah. Dia mati dia mandi sendiri jenazah dah. Yang mulia. Orang tak nampak tak celah tubuh dia ada. Kapan sendiri. Cik kita ada kapan sendiri. Cerita ni ambil tanah tengok dalam Hadiqatul Azhar wal Riyahiz. Syekh Ahmad Fatani dah kata. Cari kita Hadiqatul Azhar. Tak. Ha? Oh, cari ya beli kisah wali kan. Baca kisah depa ni. Tak Syekh Ahmad tu. Tak Hadiqatul Azhar wal Riyahiz. Dia sebut dalam tu manaqib wali-wali kutub. Sidi Ahmad Badawi. Baca ni. Kisah dia tu. Dan mandi mayat itu oleh jenis mukallaf walaupun dia tak mukallaf. Bila sebut jenis mukallaf ni dua ajalah. Manusia dan juga jin. Kalau malaikat mandi pun tak terpakai. Kena mandi lain. Berkata ni malaikat turun mandi dah, kena mandi lain. Pasal apa? Ada segi hukum fiqh. Malaikat bukan jenis mukallaf. Dia mau jenis mukallaf. Malaikat mandi tu istimewa pula. Macam Hanzalah Rusalatul Malaikah. Kan? Pemuda yang dimandi. Hanzalah ni mati dalam perang Uhud kan? Para sahabat riwayat hadis mutawatir nampak menitik air. Nabi tengok nampak menitik air. Malaikat waktu turun air daripada syurga mandi jenazah Hanzalah yang tidak sempat mandi wajib. Tengah bersama dengan isteri tak habis tinggal. Hanzalah anak siapa? Anak Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Siapa Abu Amir Ar-Rahib? Dia Nasrani. Pakar perancang, kepala perancang Masjid Zirar. Pak dia lah. Orang Taif tu. Saya Taif tu yang Nabi kata inni arju an ukhraj min aslabihim auladan yu'minu billah wa yu'minu bi. Nabi kata aku mengharapkan masih ada anak cucu yang terbit daripada sulbi mereka yang tidak beriman dengan aku. Anak-anak cucu mereka akan beriman. Tu dia punya berkat doa Nabi. Anak dia lagu mana bela Islam. Duk atas isteri tu. Tengah jimat dengar seruan Nabi tinggal bini tu. Keluar dalam keadaan berhadas besar. Nabi tanya isteri dia, Hanzalah ni ada apa-apa tak? Ya Rasulullah, belum sempat habis jimat dia tinggal aku begitu saja. Tu ada ke kaki tu? Masyah yang mampu. Itu Hanzalah. Abu Amir Ar-Rahib. Pak dia tu. Abu Amir Ar-Rahib. Perancang utama Masjid Dirar. Nabi sampai di Madinah. Pak dia perancang buat Masjid Dirar. Yang akan Nabi suruh taik dalam tu. Masjid awal masjidin usisa ala taqwa. Serta bab depa nak lawan Masjid Quba. Bab Masjid Dirar. Pak dia tu.
Anak dia nama apa? Hanzalah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa munafik. Dapat anak Abdullah juga. Tapi sahabat yang kuat. Minta kat Nabi nak bunuh pak dia. Nabi tak bagi. Dalam perang. Kita jangan. Saya orang tuduh aku ajak untuk anak membunuh bapa. Dipandang hina, dipandang jahat agama Islam. Sebenarnya lagi banyak. Cash apa nama bukannya? Nama apa? Anak Abu Lahab. Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahlin. Jahat tu. Dia yang tetak Ibn Mas'ud tu. Allah pada tu. Maitan fatah Mekah lari pergi Yaman tu. Nabi kata siapa-siapa yang minta ampun hari ini, yang tak mau perang, kita bagi keamanan. Yang tunggu di rumah, tak tunggu di jalan untuk menentang, dia diberi keamanan. Siapa-siapa yang masuk di dalam rumah Abu Sufyan, fahuwa aminun. Siapa yang tak payah hati, tunggu Nabi kata. Lari. Nabi kata, hari ni kita maaf ke semua kecuali ada 13 orang. Runtun ke lembu Kaabah pun tetak Nabi kata. Salah seorang dari Ikrimah. Lari pergi Yaman. Pergi sampai Yaman. Sampai Yaman, bini dia tu masuk Islam. Minta kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak bagi pengampunan dekat suami saya? Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Kira tahap sepupu Nabi kan. Dia kata boleh. Saya nak pergi pujuk dia di Yaman. Sebelum tu saya nak minta satu ikatan daripada Nabi jugalah. Tanda kata dapat perkenan Nabi ni. Minta ke selendang. Pasal apa? Takut balik jumpa Sayyidina Umar. Nabi buat kelak arahan lah. Dia untuk cari-cari jumpa abang. Dia macam tak percaya. Balik-balik main sampai gaya nak masuk Kah. Jumpa semua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sentak pedang. Gaya dia nak ketak, dia nampak dia cam burdah Rasulullah. Pakai burdahnya Rasulullah. Ya Rasulullah bagi amanan. Sarung balik. Tak ada burdah tu jalan ni ke rumah. Tetap jalan. Main Rasulullah main tu dia minta kat ya Rasulullah, boleh tak tolong doa saya, doa secara khusus. Minta supaya Allah ampunkan dosa saya yang begitu banyak. Turun Quran, kul iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau kamu berhenti tinggal kufur masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampun seluruh dosa kamu yang kamu lakukan masa kufur. Tuan ayat tu Ikrimah kan. Tu hak antara berkat doa Nabi. Salah seorang nak cerita tadi, Hanzalah tu. Sampai Rabbani buat lagu Hanzalah. Punya nama dia semua bak harum. Lelaki yang sanggup meninggal kesedapan bersama isteri demi menyahut seruan panggilan daripada Nabi. Iman sahabat tinggi. Tu malaikat tu orang mandi tu usahalah malaikat dinama digelarkan dia lelaki yang berkesempatan menjadi mandian para malaikat waktu kematiannya, kemuliaannya tu betul tu. Maka memada mandi akan dia oleh kanak-kanak dan jin pun memada juga. Ini pendapat ni dia panggil pendapat Imam Ramli ni. Ibn Hajar tak mada. Sisi Ibn Hajar tak mada. Yang mada ni di sisi Imam Ramli. Imam Ramli kata jin tak apa mandi. Orang belah hantu raya mati, jin dia mandi. Imam mati tengok air siap dah. Lain badan datang ni dah mandi ni kan. Tak apa, Imam datang tunggu lah. Bungkus mayang lah. Kapan mayang. Dan perempuan yang haid nifas. Perempuan yang haid nifas pun dia pun memang tak mengkalah. Sebab tak cukup syarat kan. Syarat dia tak suci. Tapi jenis mengkalah tak ada masalah. Sebab tu orang perempuan mandi mayat tak ada masalah. Ada mandi perempuan sama perempuan. Kan budak-budak kebanyakannya orang perempuan mandi kan. Jantan kurang sikit mandi.
Dan banyak budak-budak kan. Banyak budak-budak ni tok bidan ni. Dia dah haid pun tak apa. Dan kafir, walaupun perempuan tu perempuan yang kafir sekalipun. Anak dia beradik terdekat dia apa tolong mandi kan. Mak tu Islam ataupun saudara dia tu masuk Islam, tapi pertautan hubungan keluarga depa tu kuat. Bukan Islam pun turun juga nak mandi. Tak ada masalah, biar api dia nak mandi. Ni dah kau abang dia kan. Masalah. Malaikat tadi pun jenis mukalah. Hah? Sebelah tu. Bukan. Malaikat. Malaikat mukalah tak? Bukan. Malaikat mana malaikat jenis mukalah? Malaikat bukan mukalah. Bukan jenis mukalah. Ha. Apa ni dia mandikan Hamzalah. Hanzalah. Masalah Hamzalah. Hanzalah. Balik lagi Google lagu Rabbani. Hamzalah. Tu dia macam ni. Awak ambil dia. Tak ada apa tu alam dia. Malaikat sahabat-sahabat hak Kasyaf nampak. Kalau Kasyaf ni nampak menitik rambut. Memang tak mandi sebab dia syahid kan. Dia syahid. Habis. Kemudian kata dan keduanya sebab keluar mani. Ini sebab bagi mandi wajib ni kita sambung nanti lah. Sebab keluar mani. Ini tafsir. Okey, yang penting tu. Ini sebuah lagi. Ni dah ajar kita. Ulang-ulang. Kau ingat insya-Allah ya. Dia tu.